janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya. Dan janganlah minum dengan tangan kirinya. Kerana sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri mereka. Balong. Tu kita ni balong banyak ikut hawa nafsu. Ikut perangai syaitan. Dia kurang lah balong ni. Tak maaf lah kasak balong. Bak makan ikut syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, dia akan cuba bagi kepada kita supaya benda tu nampak indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan semua di jawatan kuasa masjid, dan tidak lupa pada hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita nak sambung tentang adab-adab, iaitu tentang adab ketika mana makan dan minum. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'udhubihi fi daraini amin. Di antara adab-adab ketika makan dan minum yang ulama ambil daripada Nabi SAW sertalah para sahabat, tentang amalan-amalan ataupun adab-adab yang dianjurkan dalam Islam, supaya benda tu setiap kali pekerjaan yang kita buat ada keberkatan. Apa dia? Yang pertama, kata ulama, kata pengarang kitab ini, membaca basmalah ketika akan makan. Meskipun orang yang akan makan dalam keadaan janabah ataupun haid, paling sedikit pun mulalah dengan bismillah. Dan paling utama adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita ni nak mula makan, mulakan dengan membaca bismillah. Ataupun orang kata paling sedikit pun bismillah, ataupun panjang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Baik orang yang berjenabah, orang yang berjunub, lepas dia orang kata bersetubuh dengan isteri dia, lapar nak makan, tak apa, baca bismillah. Jangan ajak diri kita makan tanpa bismillah. Jangan ajak diri kita buat sesuatu perkara tanpa bismillah. Sebab apa? Dalam satu hadis sebut, setiap pekerjaan mulakanlah dengan bismillah, maka akan ada keberkatan dalam pekerjaan kita. Tak kiralah pekerjaan apa sekalipun, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan berak pula bismillah. Duduk dalam jambat, duduk terang muka, kalau orang berak kapur ke duduk bismillah, jahanam belum. Ni benda yang baik. Mulakan dengan bismillah dan dengan tangan kanan. Nak pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan buah ke, minum air ke. Orang Kedah dia panggil makan air, dia tak panggil minum. Ni orang Kedah lah balong. Hadirin hadirat dikasihi Allah Ta'ala, mulakan dengan bismillah. Hatta nak buat apa pun, mulakan dengan bismillah. Nescaya ada keberkatan. Berkat ni lagu mana? Dipelihara dan dijaga daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Palung mulakan pakai apa dia? Kasut, bismillah. Tambah pula kasut, palung pula hak jenis tertutup depan. Mana nak tahu ada anak ular ke apa ke, mungkin Allah jaga. Nak mula bismillah, terlintas ketuk dulu pakai kasut ni. Sebab apa? Allah jaga kita. Hadirin hadirat, paling common bismillah tu dalam benda makan. Kita makan separuh dah, bila lupa nak bismillah, bacalah bismillahi awalihi wa akhirihi. Tengah-tengah duk makan dah belum? Ni tengah duk makan apa, habis salam baru teringat bismillah, lupa. Dia kata tak apa, ambil lain, baru baca bismillah, 3 talam. Makan seorang dia, tak apalah belum. Cuma nak abang, mulakan dengan bismillah, nescaya makanan yang masuk dalam tubuh badan kita menjadi barakah. Apa barakah? Manfaat. Kadang-kadang makan sikit ya, tapi rasa kenyang dia lain macam. Nabi bukan makan banyak belum. Rumah Nabi pula bukan ada stok makanan macam rumah kita. Rumah kita ni tuan-tuan, Allah, balik ke anak ni, balik duk beli barang dapur penuh tiai. Tiai belah atas, ayam 3 ekor hak sembelih dah.
Tiai belah bawah pula ayam 4 ekor yang tak sembelih lagi. Bohgah. Nah, buat stok dia tau. Benda makan saja di rumah. Layakkah kita kata kita masih orang miskin? Sebab apa kata ulama? Yang disebut orang miskin ataupun orang susah ini adalah mereka yang mempunyai makanan yang terakhir malam ini. Kalau nak makan pagi esok, kena cari lain. Tu orang miskin belum, orang susah. Ya, rumah kita belum, stok makanan tahan berapa hari. Ya. Minggu duk ada belum, bulan pun ada lah. Ya. Tu pun duk apa? Allah ni Allah, barang mahal tak apalah belum barang mahal. Nah, adakah kita sebut kita sebagai kita nak orang kata nak tunjuk kita rasa beban yang kita lupa payah nak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Tu balonglah ni tuan-tuan, kita sembang kok kawasan kita ni masih ada lagi orang yang orang kata rezeki paling murah. Ada duit lebih, boleh makan sedap. Bayangkan hak duduk di kampung-kampung, hak duduk di pedalaman. Ya. Baru ni Pak Long saya pergi beli beras. Belilah beras. Tengok satu orang Pak Long tu beli beras RM2 ya. Pak Long, kawan tak ada duit beli beras RM2 ya. Ni bukan nak bak beras Pak Long, cuma nak abang dia beli beras RM2 ya. Saya kata Pak Long awak beli sikit ya. RM2 ada Ustaz oi. Saya pun kata tak apalah Pak Long, ambil lah, saya belanja. Dah hati duk sangka ambil 5 kilo, dia balas 10. Nak Pak Long, botak bala Pak Long oi. Nak Pak Long. Nah, alhamdulillah terima kasih Ustaz nak belanja. Boleh tak saya nak ambil 2? Jahanam. Ingat nak ambil 1, 2 dia balas. Tolong. Sebab apa? Mereka memerlukan. Kita ni tuan-tuan berlambak sampai tak termakan. Kadang-kadang kita masak di rumah kita ni tuan-tuan, makan sekali ya, hak lain semua buang. Dan buang itu sebagian ulama menyebutkan kepada kita, jikalau tak mau menjadi azab pada kita di akhirat, sebab kita membazir, bila mana kamu membuang makanan itu, niatlah sedekah pada binatang. Supaya apa dia? Kita tak dianggap membazir. Nah, ni kita dengan binatang pun kita kira, na'udzubillah min dzalik. Nah, mulakan dengan bismillah apapun pekerjaan kita. Fahuwa aqta', yakni sesungguhnya akan ada keberkatan pada diri dia. Kemudian, yang lebih utama dalam membaca basmalah adalah tiap-tiap kali suapan makanan yang dimakan. Setiap kali nak suap makan, baca basmalah. Bismillah. Nah, paling koman pendek, paling panjang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata ulama lagi apa dia? Dan yang lebih utama, tak kala membaca basmalah ketika akan makan, dan hendaklah ucap hamdalah. Yang itu ketika mana selesai makan. Hamdalah ni apa dia? Alhamdulillah, pujian pada Allah. Terima kasih Allah bagi nikmat boleh masuk dalam perut kita. Berapa ramai lepas-lepas makan tuan-tuan, ada alhamdulillah. Boleh tak sedap hari ni masak apa? Betul tahu kita. Nah, sebagian ulama menyebutkan bila mana kita mencecer makanan, menghina makanan, makanan itu akan menjadi mudarat kepada kita. Maksud mudarat apa dia? Boleh penyakit. Boleh duk sakit. Kadang-kadang makan boleh sakit, jadi sakit gastrik, sakit apa. Sebab apa? Rajin celah makanan. Rajin orang kata menghina makanan. Na'udzubillah min dzalik. Makan ambil tuan-tuan hari itu tak sedap pun pediah juga tuan-tuan. Tu kita ni tuan-tuan. Manusia, hak sedap baru dia nak syukur, hak tak sedap dia komplain. Tu nak bang pada kita. Kemudian ulama mengajarkan kepada kita lagi apa dia? Ketika mana hendak membaca doa makan, bacalah akan doa ini apa dia? Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alhu rizqan tayyiba la tabi'atan fihi wa la hisab. Panjang sikit pada oi. Nak makan banyak panjanglah doa dia sikit. Tahu. Ni nak orang kata Allah, betul Pak Long. Teringat doa panjang ni Pak Long Ramadan. Tahu bila saya tak ingat. Ramadan, bulan Ramadan saya ni selalunya payah nak buka puasa di masjid. No. Tapi hari tu imam tu minta sangat-sangat. Dia kata, Ustaz kalau boleh malam ni buka puasa di masjid kali, boleh tak Ustaz? Teringin sangat nak ajak Ustaz buka puasa di masjid. Kita pun dah ajak orang, pergilah Pak Long buka puasa.
Pi sampai awal, buat tahlil. Habis tahlil doa pula tuan-tuan. Allah, doa ni balong panjang nak mampus. Nah. Start tu bila azan tu balong Allahu Akbar sampai la ilaha illallah tak habis lagi balong doa. Panjang balong doa dia. Dalam doa tu macam-macam. Habis dia minta. Sedak-sedak doa tu sampai Palestin dah. Sedak-sedak balong. Sat lepas Palestin masuk Syria pula. Lepas Syria masuk Afghanistan. Lepas Afghanistan baru masuk Yaman. Lepas Yaman baru nak kena main Malaysia. Punya jauh kena. Hak kita perut lapar dah balong. Oi, kena lagu tu start hari tu balong. Saya tak pindah buka puasa di masjid. Aku serik lah. Tu tak percaya masjid tu kata tak apa ustaz kami doa pendek. Haram. Balong. Payah ho. Nah, sebab apa? Jenis orang kita ni balong buka puasa. Kena pula dia doa panjang-panjang. Lepas doa dia kata apa dia? Ustaz, di sini pasien dia. Kalau sini panggil apa? Pattern. Kalau sana dia panggil pasien. Nah, dia kata pasien orang sini ustaz, makan buah kurma dengan ayak dulu baru sembahyang. Punah balong oi. Kita melidih perut. Nah, kita dah tahan lapar melidih perut dah sahak tadi makan sikit balong oi. Oi, dia seksa balong oi. Balong, ni nak bang. Kalau tu imam baca panjang, tangan kiri amin, tangan kanan pediah makan. Balong. Mulut amin, tangan kanan suap. Tu imam habis doa, lah habis dah. Pada muka tu imam. Maknanya kita ni tuan-tuan. Nah, ala kadar sudahlah ni baca doa sampai Palestin buat apa? Nah, kita waktu tu lah mustajab doa betul, tapi jangan panjang sangat. Mau hang nak baca panjang start pukul 5.30 petang. Nah, hang krik dah doa daripada 5.30 petang sampai 7.30 malam. Silakan. Sebab apa? Nak abah pada kita ni tuan-tuan. Nah, nak baca doa biarlah bertetapan dengan dia. Nah, maksud dia, kalau kita tengok pada dia kalau boleh doa, doalah yang panjang sedikit. Doa kepada tuan rumah yang bagi jamu kita makan. Kena ada doa dia balong. Sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Arab terserah. Balong faham bahasa Melayu, doa dalam bahasa Melayu. Faham bahasa Arab, doa dalam bahasa Arab. Apa? Nak suruh kita supaya si tuan yang menjamu makan itu mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah. Ni doa dia balong. Makan buah ada doa dia. Ni kita boleh makan, kita lupa nak berdoa. No? Makan lupa nak berdoa tu boleh penyakit banyak. Na'udzubillah min dzalik. Apa doa dia? Yang ni pada Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah rezeki kami ya Allah. Minta pada Allah supaya berkat. Hak tuan-tuan duk baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minta keberkatan. Rezeki yang kita makan ni, jangan kita makan boleh api neraka Allah. Bahasa kasar kita. Sebab apa yang kata boleh neraka Allah? Sebab kita tak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Nak apa lagi tuan-tuan? Macam-macam kita boleh makan. Tiba-tiba kita komplain, tak sedap. Komplain, kawan ni macam ni. Komplain macam ni. Komplain macam ni. Kita termasuk dalam golongan orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Nah, lepas tu kita minta kepada dia. Rezeki yang baik, thayyiban. Ya Allah, rezeki yang masuk dalam tubuh badanku ni, ya Allah, jadikanlah yang berkat, yang baik, yang bermanfaat, yang ada orang kata kebaikan, barakah. Apa maksud barakah? Makan, makin boleh duk buat amal ibadat. Bukan kita makin makan, makin payah nak buat amal ibadat. Bukti dia, Ramadan. Pi bazar Ramadan ni tuan-tuan, beli macam-macam. Balik rumah dengan ingat nak makan semua. Haram. Kena ayak kopi secawan, rokok sebatang, terlentang. Tolong. Tu nak tahu pada kita. Nafsu makan ni membuak-buak. Tu Ramadan. Kalau kita tengok ulama-ulama sufi, dan kita tengok tingkatan puasa yang disebutkan, puasa orang awam, lama dah kita duk buat. Apa dia puasa orang awam? Tahan lapar, tahan dahaga, tahan jima. Ni puasa orang awam. Tolong, tahan dahaga, tahan makan, tahan jima. Tiap-tiap tahun Pak Long boleh jumpa dengan Ramadan. Itulah kita dah buat, tahan lapar, tahan dahaga, tahan jima. Ngumpat. Nah, fitnah orang, fitnah. Orang kata pada hang duk mengumpat tu baik buka puasa. Bukan senang puasa letih.
Dia boleh puasa, tapi tak boleh tinggal perangai dia. Tu bila kita nak naik pada maqam yang kedua, nama dia maqam orang kata puasa khusus. Nah, apa dia puasa khusus? Tahan lapar, tahan dahaga, tahan jima', tahan anggota badan daripada melakukan maksiat kepada Allah. Mata, telinga. Tu puasa orang soleh belum? Hak belum duk sebut amal soleh, amal soleh. Ni ustaz sedekah saya ni ustaz. Saya nak bagi kat ustaz sedekah duit ni. Harap-harap jadi amal soleh saya lah. Natang pun nama amal soleh tu belum? No? Amal soleh ni apa dia? Hak belum dah sebut amal soleh ni apa dia? Memang kita kata amal soleh. Betul. Apa dia amal soleh? Amal yang baik? Bukan. Apa maksud amal soleh? Ulama menyebutkan kepada kita, amal soleh itu ialah sesuatu amalan yang bertetapan dengan syariat Islam. Syariat ni apa dia belum? Jalan agama. No? Ingat, yang baik belum tentu soleh. Contoh, semayang 5 waktu tuan-tuan. Tuan-tuan duk semayang 5 waktu tu baik tak baik? Baik ya. No? Tapi syariat bagi tahu dekat kita, semayang subuh 2, tuan-tuan buat 8. Baik tak baik? Tak baik lah belum. Sebab syariat kata semayang subuh 2, dia buat 8. Tanya pula, Palung awak buat 8. Dia jawab, Ustaz, semayang siap-siap untuk esok takut tak bangun. No, lo. Dengar kata orang bucung lo, oi. No, boleh semayang siap-siap. Oh, ada. Tak pun Palung rasa hari ni, cemuih lah dia tahu awak. Semayang subuh selalu dia buat 2. Hari ni aku nak buat 3. Oh, nak buat 3 dah dah, nak buat 3. Maghrib aku tukar buat 2 pula. Jahanam. Tolong. Tak kena dengan syariat. Syariat kata mayang subuh 2. Lagi bagi. Syariat bagi tahu dekat kita. Puasa bulan Ramadan, terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu puasa Ramadan. Kenapa? Kita pula rasa hebat sikit. Ada ilmu sikit pada dia. Dia puasa 5:30 petang dia sahur, 7:30 pagi dia buka puasa. Tanya dia puasa apa dong? Puasa alhamdulillah ustaz. Tapi saya puasa lain pada orang lain sikit dia dah. Oi, tinggi maqam dia. Ingat puasa tak makan, rupanya 5:30 petang sahur, 7:30 pagi baru buka. Lepas tu saya tanya Pak Long buat tarawih bila? Waktu duha. Selesai. Tak kena dengan syariat. Tu nak abang dia, amalan yang bertetapan dengan syariat. Bagaimana nak dapat amalan yang bertetapan dengan syariat? Kena mengaji, kena reti baru kita boleh dapat. Ni kita mengaji ni Pak Long. Baca bismillah sebelum nak mula satu pekerjaan. Nak makan, mulakan bismillah. Nak buat apa pun mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan bismillah, keberkatan tu akan ada. Orang yang tak lekang daripada bismillah ni Pak Long, insya-Allah. Tambah baru ni Pak Long. Baru ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah diceritakan oleh anak murid. Tok Wan saya dia mengajak orang dulu ni. Orang tak panggil Tok Guru. Orang panggil dia panjang je. Orang dulu. Nama orang dulu Pak Long. Dia tak panggil Tuan Guru. Hari ni lah Pak Long macam-macam duk ada. Mak dia, pak dia, Tok Wan dia. Semua dia belakang. Hak dulu-dulu ni tuan-tuan tak panggil Tok Guru. Ustaz, lagi tak. Panggil apa dia? Pak Long, Pak Njang, Pak Ngoh. Tu ya. Pernah dicerita anak murid Tok Wan saya. Tok Wan saya mengajak dulu dia buka pondok sah. Hadirin hadirat. Kata dia Tok Wan saya ni dia nak jamu tetamu datang. Tak ada benda makan. Dia pun pi belakang rumah. Pi dekat labu. Sini panggil apa? Labu ke apa panggil? Apa nama? Tempayan. Apa nama? Tempayan lah. Tempayan atas tu ada orang panggil apa tu? Hak dia buat dengan daun mengkuang. Hak macam talam. Apa nama lah. Tutup labu tu lepas lama. Dia suar tangan. Dia baca bismillah, buat keluar pisang seikat balung. Dalam tu kan ada apa pun, ada beras ya. Agak-agak kita pi buat keluar ada apa balung. Bukan maqam kita. Makna apa dia? Sampai satu tahap, orang yang buat amal ibadat yang dia buat tu Allah Ta'ala terima, amal ibadat boleh bantu dia. Betul? Bukti dia. Apa dia? Ada satu zaman, satu orang manusia, wali Allah. Lari daripada rumah. Sebab apa? Tak
tak lahak tangan, tak larat sangat ni mas bawah. Bini dia beletak. Hari-hari bini dia beletak, cemui kawan. Hari tu terasa hati sungguh. Wak kain baju keluar daripada rumah, pergi duduk menyorok dalam bukit. Terasa hati dengan bini. Hari-hari lain tak apa, hari tu terasa sungguh. Allah terasa belum keluar. Wak baju pergi duduk dalam bukit. Duduk dalam bukit tu pula ada 3 orang manusia. Duduk buat amal ibadat. Dia pun habaq kat 3 orang tu, boleh tak aku tumpang sekali duduk dengan hampa? Dia kata boleh. Tapi dengan syarat, setiap orang sehari kita bahagi tugas. Kena cari benda makan untuk kita makan. Kita tak apa, insyaAllah boleh cari. Yang peliknya 3 orang tu tak turun cari makan. Tapi benda makan tu ada. Oh, sakan balong. Mau kita balong. Jahanam. Nah, ni orang-orang yang makam tinggi balong, bukan macam kita. Ya. Mereka ni bukan buat apa balong. Duk tidur ah, duk berzikir. Berzikir, terlintas dalam hati nak makan sampai. Kan ada bukti dah. Apa dia? Orang kata Siti Maryam yang dibawa duduk dalam satu tempat yang tak ada lelaki pernah tengok dia balong. Dan dia tak pernah tengok orang jantan pun balong, punya dahsyat. Tapi duduk dalam satu tempat tu, buah yang berbeza musim boleh ada. Musim panas, ada buah sejuk. Musim sejuk, ada buah panas. Allah punya kuasa. Tu orang wali-wali Allah tak pernah hirau bab rezeki balong. Kita yang dah fikir bab rezeki sampai tak ada masa nak jumpa dengan Allah. Bangun pagi je fikir, ish, hari ni nak buat kerja apa, nak cari makan apa, nak buat kerja, nak buat macam mana, nak pergi fikir. Tak pernah nak fikir bagaimana nak perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau nak, kena abang ada kita. Kali pertama kawan ni minta orang kata berzikir, makanan sampai makan. Hari kedua main makan. No? Hari ketiga main. Hari keempat waktu time dia pening. Oh, mereka ni buat kerja apa? Makanan tak buat kerja, makanan sampai. Aku nak buat macam mana tu lah. Dia pun tak apalah, dia pun berdoa pada Allah. Ya Allah, aku minta macam mana mereka tu minta. Macam itulah aku minta. Bukan dia minta doa pun. Dia kata, ya Allah, aku minta mereka tu minta apa? Macam itulah tolong bagi Izzat. Aku tak tahu mereka minta apa. Rupanya tuan-tuan, dalam doa mereka 3 orang ni, ada selik nama dia. Dia ni sebenarnya wali Allah. Dia tak tahu diri dia wali. Weh, teruk balong weh. Nah, nak kata apa dia? Tu orang soleh ni balong. Orang soleh adalah orang wali-wali Allah. Yang cakapan mereka semuanya jadi doa. Nah, cakap mereka pula tuan-tuan, cakap yang ada isi, bukan tak ada isi. Tahu? Nah, kan ada viral video almarhum Pak Sumit Bukit Tembaga Kuala Derang tu balong. Nah, bila naik satu orang manusia, maka jadi musibah banyak. Balong tengok ni riak. Betul cakap dia. Betul balong weh. Tu orang soleh jangan buat lebih kurang balong weh. Nah, orang soleh jangan buat lebih kurang. Sebab apa? Amalan mereka tu yang menjadikan rezeki daripada Allah tak pernah putus-putus. Terlintas apa pun sampai. Mau kita balong jahanam. Teringin nak makan ayam golek, balong kena pergi cari baru sampai. Dia kata makam orang soleh. Tu kita ni tuan-tuan, bila ada kematian, bila kita orang kata ni, betul tak kata Nabi, bila kamu ditimpa satu-satu musibah, maka berdampinglah kamu dengan orang-orang soleh. Sebab apa? Kamu akan mendapat ketenangan orang soleh itu pada diri kamu. Duduk dengan orang yang rajin buat amal ibadat, nescaya kamu akan ikut buat amal ibadat. Ataupun nama kamu jadi elok. Ni ulama sebut balong. Balong kaki sembahyang, tok imam masjid, sembahyang 5 waktu tak pernah tinggal. Balik kampung, jumpa dengan kawan-kawan. Hak kawan tu pula jadi penyangak satu Malaysia. Nah, kita tak tahu kerja dia kerja penyangak. Tuan-tuan pun makan sekali duduk dengan dia, mai pandangan orang lain. Lah, aku ingat kawan ni bagus, rupanya menyangak juga. Padahal kita tak tahu. No? Duduk dengan orang yang jahat, maka nama kita pun akan jadi buruk belum. Tapi kalau Pak Long kepala penyangak sekalipun, no, penyangak Persatuan Penyangak Kuala Lumpur, Pak Long, ketua, balik kot kampung tu duduk berdepek apa dia, kawan dengan lama-lama orang tu, kawan dia dulu-dulu ni pakat duk jadi ustaz, pakat duk jadi tok guru. Balik kampung ni Pak Long, kawan duk ajak pergi minum di kedai kopi.
Orang pun kata, dia ni pun ustaz juga apa. Tengok kawan dengan orang soleh. Padahal pala penyengok. Nampak ada kita? Tu asbab kita berkawan balung. Kena banyak berdamping dengan orang soleh. Kena banyak berdamping dengan tempat-tempat yang baik. Maka kamu akan terima kebaikan tersebut. Ziarah orang-orang alim ulama. Ziarah orang-orang alim ulama. Tu hari ni ada pada orang kata, orang panggil pada kita, orang duk tawasul pakai nama alim ulama. Tok wali bukan sebab apa tuan-tuan. Kalau nak ikut kita ni balung dosa berlambak. Dosa kita berlambak. Layak ke nak dapat syurga Allah? Sebab apa? Pentingnya ulama, dunia kita cari ulama, akhirat esok kita kena dekat dengan ulama. Sebab ulama saja yang akan mendapat apa dia? Mengenali Nabi di akhirat esok. Ulama ni akan pergi cari Nabi. Kita cari ulama. Bagi tahu pada ulama, wahai ulama, tolong bagi tahu pada Allah supaya dibukakan timbangan al-mizan secepat mungkin. Tolonglah macam mana sekalipun. Ulama ni ikhtiar pula apa dia? Pergi cari para Nabi, minta tolong. Cari Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak dapat tolong. Waktu aku hidup atas dunia, aku pernah buat satu dosa. Pergi cari Nabi lain. Pergi cari Rasulul Azmi. Pergilah cari Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Nuh. Pergi cari mereka. Pergi setiap orang Nabi, semua tak dapat tolong. Malaikat semua kata apa dia? Kamu pergilah cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh tolong. Tuan-tuan, hari ini kita hidup tak mau selawat. Kita hidup tak mau dekat dengan ulama. Kita hidup benci dengan ulama. Na'udzubillah min dzalik balau. Nah, tu kemudian nak sebut ada kita apa dia? Mulakan pekerjaan kita dengan bismillah. Nak turun kereta, bismillah. Nak naik kereta, bismillah. Nak tutup, nak keluar pada rumah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ataupun kita beramal bismillah 5. Bismillahil kafi, bismillahil syafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru sampai habis. Lepas tu pula bismillahirrahmanirrahim. 5 bismillah tu beramai balong. Jadikan amalan untuk kita, insya-Allah ada keberkatan. Balik Google tengok bismillah 5. Ada bismillah 7 tak silap saya, ada belakang balong. InsyaAllah keberkatan tu ada. Tu nak bak ada kita. Kemudian, iza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah fa inna siya fi awwalihi falyaqul bismillah. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika lupa tidak membaca basmalah dan doa sampai di pertengahan makan ataupun dah selesai dah, maka bacalah, orang kata surah Al-Ikhlas dan doa berikut, bismillahi awalihi wa akhirihi. Ini Nabi abang pada kita. Bila kita makan perasan kata nak habis dah, baru teringat tak baca bismillah, baca bismillahi awalihi wa akhirihi. Ataupun bismillahi ala awalihi wa akhirihi, boleh gak balong. Dengan berkat nama Allah di permulaan dan pengakhiran. Makanan yang masuk dalam tubuh badanku ni, ya Allah, jadikan barakah, jadikan berkat. Berkat ni balong boleh buat guna amal ibadat. Pak lu makan banyak mana pun tak jadi musibah, tak jadi penyakit. Lah kita makan sikit boleh jadi penyakit balong. Sebab apa? Mulut kita dah minta. Ni makan masing-masing tak lama darah tinggi, pergi. Jangan nak minta bukan-bukan balong. Jika salah seorang dari kalian makan, maka bacalah bismillahi, dan jikalau lupa, bacalah basmalah pada permulaannya, dan maka bacalah bismillah awalihi wa akhirihi di pengakhiran dia. Lupa, tengah-tengah terlupa baca doa tu balong. Dan makanlah dengan tangan kanan dan tidak memakai dengan tangan kiri, kecuali jika terdapat uzur pada tangan kanan seperti sakit ataupun terpotong, yakni kudung. Balong, tak ada tangan kanan, baru balong boleh makan dengan tangan kiri. Nak makan dengan camca. Makan dengan camca. Orang Bukit Pucung panggil apa? Camca ke sudu? Sudu. Datuk, orang panggil apa Datuk? Hari ni Datuk tak ada jawapan macam mana. Orang Kedah panggil spoon. Balong, jangan nak main orang Kedah balong. Balong. Masuk waktu ni. Lambat balong.
Nah, makan dengan spoon. Ada cara? Ada. Bukan boleh main makan dengan balong oi. Nah, makan pula dengan cancah kangkang. Tahu cancah kangkang? Nah, cancah garpu. Tapi rumah satu orang hamba Allah dia kata, Ustaz nak pakai cancah kangkang tak? Pening aku fikir nak tahu nama. Rupanya garpu balong oi. Tak pernah jumpa. Nah, balong. Rupa lama lagi balong tu. Cancah kangkang dia tiba balong. Kangkang sungguh cancah tu. Nah, balong Allahumma salli ala Muhammad. Ada cara dia? Ada. Ulama ajak. Kalau zaman Nabi pun tak ada camca balong, zaman alim ulama pun dia akan ajak cara nak makan dengan camca lagu mana. Cara nak suap makan lagu mana. Maka azan dulu balong oi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dalam Islam kita ni kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita mengaji, kita tahu, kita boleh beramal dengan baik. Sebab kita bimbang takut termasuk dalam golongan yang disebut akhir zaman ramai manusia buat amal ibadat tapi mereka tidak memiliki ilmu. Guru saya pernah sebut, siapa-siapa buat amal ibadat tanpa ilmu, ia adalah orang gila. Dan siapa-siapa yang ada ilmu tapi tak beramal, orang ini adalah orang yang sia-sia. Pengajian tiap-tiap hari ada di masjid kita. Bab semayang, bab taharah, bab bersih, bab tasawuf. Tu saya sebut tadi tuan-tuan, berapa ramai kita boleh duduk pada maqam yang sama. Puasa, tahan lapar, tahan dahaga, tahan jima'. Tak boleh nak naik pada tingkatan yang kedua. Tahan lapar, tahan dahaga, tahan jima', tahan anggota badan daripada melakukan maksiat. Kalau kita tengok ulama-ulama tasawuf, mereka telah naik kepada tingkatan yang ketiga. Apa dia? Tahan lapar, tahan dahaga, tahan jima', tahan anggota badan daripada buat maksiat dan tahan hati mereka daripada terlintah bab dunia. Kalau terlintah bab dunia, mereka rasa seolah-olah batal puasa mereka. Ni ulama sufi balong. Kita agak-agak tuan-tuan, mau Allah Ta'ala sebut syarat wajib sah puasa kena ada nombor 3. Agak-agak batal ke hari-hari puasa kita? Hari-hari batal balong ni. Tak percaya. Buat apa lah kata batal? Lepas semayang subuh dah, Pak Long duk fikir nak minta kedarah apa buka puasa hari. Tak dunia nama tu. Kalau Allah Ta'ala kata syarat, aku nak terima puasa hang, kena ambil nombor 3 apa dia? Tahan lapar, tahan dahaga, tahan jima', tahan anggota badan daripada buat maksiat, tahan hati daripada ingat pada dunia. Nescaya semua fail termasuk saya. Sebab apa? Lepas subuh lagi Pak Long. Baru lepas minta kedarah sahur, dah tanya bini dia buka puasa nak makan apa. Itu dunia masuk hati kita Pak Long. Tu nak jadi orang yang zuhud payah. Orang yang zuhud ni Pak Long, bukan kena pakai baju selai sepinggang, bukan pakai kain pelikat yang tu, bukan pakai baju yang tu, kepiah yang tu, jubah yang tu sampai tak pernah tukar, basuh pun tak. Tu bukan zuhud, tu kedekut nak mampuih nama dia. Tolong. Tak pernah tukar, basuh pun tak pernah. Cuba try sekali basuh dengan balong, jalan. Apa dia? Songkok. Belum? Songkok orang basuh balong. Paling tak orang ambil cuci, orang ambil sapu lak-lak balong. Tak percaya. Hak songkok pakai dulu 20 tahun, cuba Pak Long try basuh sekali tengok. Air basuh tu mengalir dalam sungai, boyak pun timbul ya. Hello, nak apa dia? Punya dahsyat. Sebab kotoran lah yang menyebabkan blok kita daripada rasa kemanisan nak buat amal ibadat. Tu an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman balong. Tu nak bak lagi dah. Tu syarat dia balong. Mau kata puasa tu balong jahanam kita. Kemudian disebut lagi, dan makanlah dengan tangan kanan dan tidak memakai dengan tangan kiri kecuali terdapat uzur pada tangan kanan seperti sakit ataupun terpotong. Dalam satu hadis Nabi SAW, la ya'kul, yakni la ya'kul ahadukum bishimalihi wala yashrib bishimalihi wala yashrab bishimalihi. Apa dia? Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya
Dan janganlah minum dengan tangan kirinya. Kerana sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri mereka. Balong. Tu kita ni balong banyak ikut hawa nafsu. Ikut perangai syaitan. Lebih kurang lah balong ni. Tak maaf lah kasak balong. Bak makan ikut syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, dia akan cuba bagi kepada kita supaya benda tu nampak indah. Nah, weh, goncang, kiamat apa? Nah, abang ada kita. Artinya tidak, dia akan cuba bagi keindahan yang kita nampak dunia tu indah sungguh, padahal tipu balong. Sebab apa? Dia nak bagi join dengan dia supaya jadi ahli neraka. Bahasa kasar. Bahasa kasar tu hari ni tuan-tuan, orang sagut gadai maruah diri, menari bergolek semata-mata nak dapat makanan free balong. Ya? Balong. Kalau main TikTok, tak main TikTok jahanam orang sini. Nah, balong. Nah, duk menari joget Bukit Bintang tu balong nak dapat kunafa free. Nah. Bini siapa saya tak tahu balong. Nampak ada kita. Biar apilah depa. Tu akhir zaman kata Nabi SAW, orang tak ada perasaan malu dan malu pula tidak bertempat. Nah, ngaji malu, bab orang kata hiburan tak malu. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kelima, tidak meletakkan sisa makanan yang telah dimasukkan ke dalam mulut ke tempat makanan yang sedang dihidangkan. Balong, sisa makanan yang Pak Long makan tu, tulang ke Pak Long nak buang, jangan letak dalam pinggan kita. Kalau boleh letak dalam pinggan asing. Macam Pak Long duk makan sup lah, duk makan kerang ke, makan panggil apa tu? Adik-beradik seangkatan dengan dia. Nah, hak Pak Long nak pergi makan shell out tak shell out tu Balong. Nah, hak kulit-kulit gerah tu Balong, jangan letak sekali dalam pinggan kita Balong, letak tepi buang bekas lain. Ni Nabi ajak pada kita jangan letak sekali. Sebab apa? Ada mudarat dia. Takut kelang kabut duk suak, tulang masuk lekat itu mempuih lekat tulang. Jahanam Balong weh. Islam menitik berat supaya kita jadi orang yang berjaga-jaga. Nah, kemudian yang terakhir apa dia? Kata ulama, ini adab yang kita banyak ikut budaya-budaya barat Balong. Nah, nak abang pada kita, ada setengah tu ikut, ada setengah tak. Apa yang Islam ajak pada kita? Mereka memetik seperti mana ayat yang Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrin mimma yastahun. Yang Allah Ta'ala sebut pada dia. Kata ulama, Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia cerita pada dia, makanlah kamu terlebih dahulu akan buah-buahan. Makan dulu buah-buahan Balong. Nah. Kemudian makanlah nasi dan daging. Kemudian makanlah sesuatu yang manis. Ni ulama ajak pada kita. Hari ni terkalih Balong. Lepas ke darah nasi baru kita cari buah-buah. Ni Islam ajak pada kita. Sebab apa? Berpandukan seperti mana ayat Quran yang disebutkan pada dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan buah-buahan terlebih dahulu. Kemudian makanan lainnya. Seperti mana firman Allah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ni Islam ajak pada kita. Makan buah dulu baru makan nasi ataupun daging Balong. Kita ada. Makan dulu daging, makan dulu nasi, makan dulu baru makan kita makan buah. Awak dia kata makan buah dulu, cuci mulut dia kata. Patut makan buah dulu Balong, baru kita makan nasi. Ni Islam ajak pada kita. Dan disebutkan lagi pada dia. Dan Imam Al-Zakaria Al-Ansari menjelaskan dalam kitabnya Asnal Matalib apa dia? Dianjurkan bagi seorang yang akan makan untuk mendahulukan buah-buahan, kemudian daging, kemudian makanan yang manis, sebab dahulukannya buah iaitu kerana lebih cepat untuk dapat dicernakan. Maka selayaknya diletakkan di bahagian bawah lambung. Makan buah ni Balong, dia cepat dicernakan, cepat putaran dia, supaya perut kita hadam dengan elok. Balong pedih makan nasi banyak-banyak baru nak makan buah. Silat-silat hari bulan, buah tu lekat, Balong semelik lekat taik tu ya Balong oi.
Jangan ada. Islam titik berat pada kita. Supaya dia makan kita tu tak jadi penyakit. Dan dalam kalau kita tengok pula pendapat imam yang lain yang menyatakan buah apa yang kita patut makan. Lah balung. Yang dianjurkan oleh Imam Al-Ajhuri radhiyallahu an menjelaskan buah yang dianjurkan untuk dimakan terbahagi kepada menjadi 3 keadaan. Buah apa yang patut nak makan? Sehari duk pediah buah tak kena musim pula balung oi. Nak makan nasi pediah buah durian, jahanam. Nah, ada buah dia apa dia? Yang pertama, bahagian yang pertama, buah yang dimakan sebelum makan nasi, contoh adalah buah semangka ataupun buah tin. Buah semangka, buah apa tu? Mikan. Orang putih panggil buah apa? Mikan. Watermelon belum. Makanlah sejurai. Sejurai belum. Sikit makan. Ambil sebahagian, kita nak ambil ada. Ataupun buah tin. Beli buah tin buat stok makan buah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, buah yang dimakan tak kala makan nasi. Contoh, tak ada buah semangka, tak ada buah tin. Buah tin balong tau, jangan tiba tin keras pula. Jangan nak pergi balong. Duk kokok tin hilang gigi-gigi tu. Apa dia yang kedua? Buah pisang ataupun buah apple. Ni ulama tunjuk ajak pada kita balong. Ikut ulama insya-Allah ada ganjaran untuk kita. Dan yang ketiga, buah yang dimakan setelah makan nasi contohnya adalah buah anggur ataupun orang kata buah delima. Ni bila? Dua ni Allahumma salli ala, ada 3 ni apa dia? Satu sebelum kita makan. Apa dia? Buah semangka dengan buah tin sebelum kita makan. Sebelum Pak Long nak mentek darah nasi tu. Buah mikan ataupun buah tin. Satu. Yang kedua, tak kala tengah makan nasi. Tak kala takkan nak selang makan nasi kot. Habis makan nasi, apa dia? Tak kala makan nasi pun boleh. Makan buah pisang ataupun buah apple. Boleh. Ataupun yang ketiga, setelah daripada makan nasi, habis cuci kalah dah makan nasi, nak tutup. Tutup dengan buah juga apa dia? Buah anggur ataupun buah delima. Keadaan di atas ini telah dijelaskan dalam mutiara syairnya. Yang disebut apa dia? Jika kalian akan makan, maka dahulukan atas makanan buah tut dan buah khokhan dan buah mismi dan buah tin ataupun buah semangka. Ni dianjurkan. Sebab apa? Nak bagi perut kita cerna dengan elok balong. Ni kita main mentek darah aja balong oi. Tambah lah pula makan macam-macam balong oi. Campur dengan campur macam tu lah kali mengugah, muntah buang. Hello, makanan hari ni macam-macam. Tu orang dulu makan biasa-biasa sihat. Kita hari ni makan sedap-sedap sakit. Orang dulu kan makan betara belum. Goreng ikan kering, makan dengan minyak ikan. Kenyang, sihat. Kita hari ni macam-macam. Kambing golek, tak golek. Rembu golek, tak lembu golek. Semua ada belakang. Dah kali boleh penyakit belakang. Sebab apa? Antaranya, banyak benda yang kita tak ikut. Dan kita sambung pula bulan depan Pak Long. Cukup tu. Sambung bulan depan Pak Long. Ada rezeki kita jumpa lain masa lain hari. Yang baik tu datang daripada Allah. Yang buruk tu daripada kelemahan saya sendiri. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Moga-moga Allah redha pertemuan kita insya-Allah tuan-tuan. Sekadar nak maklumkan. Di luar tanah tu saya ada letak flyers pembinaan surau di pondok saya. Siapa-siapa yang ingin berhajat nak bantu menyumbang, boleh ambil flyers yang ada di atas tu. Tuan-tuan bolehlah bank ke akaun bank yang ada insya-Allah. Surau kami dijangka siap seminggu sebelum Ramadan. Jikalau kewangan kukuh. Kalau kewangan tak kukuh, tergendala lepas raya baru siap. Jadi kesian balung jemaah tak ada tempat nak solat tarawih. Tak ada tempat nak solat 5 waktu. Ada tempat pun kecil. Jadi semoga tuan-tuan tak boleh bantu dengan RM2. Tolong bantu dengan doa supaya dapat dijalankan dengan secepat mungkin. Lah ni pun tengah naik bim-bim dah. Semoga Allah permudahkan urusan kami semua dan permudah urusan tuan-tuan semua dan Allah masukkan tuan-tuan dalam syurga tanpa ada hisab. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin.